pertama saya ingin dapat penjelasan ya. Apa disebut tadi projek ini adalah projek geran Kerajaan Persekutuan dan sebahagian itu ialah pinjaman pada kerajaan negeri melalui PAAP. Bagaimana projek ini perlu dapat sebab agensi kerajaan negeri ialah pelaksana bukan pembiaya. Sepatutnya bila berlaku VOP, Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab untuk menambahkan kos kepada projek. Adapun NOC ialah perubahan skop projek. Itu saya rasa kita clear. Tapi saya perlu jelas bahawa oleh kerana pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan, bebanan itu tidak seharusnya diberi pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri hanya agensi pelaksana, bukan pembiaya. Jadi kita clearkan bahawa ini mesti penambahan itu mesti ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan yang beri geran kepada kerajaan negeri. Yang kedua ialah negara kita dua ekstrim. Waktu banjir kita punya air yang sangat banyak. Kemudian waktu kemarau kita ada beban masalah bekalan air. Saya ingin dapat penjelasan tentang empangan bekalan air, bukan empangan elektrik. Empangan bagi bekalan air. Mungkin data ni perlu bertulis. Kedah negeri utara sebab El Nino ni akan berlaku panjangan sampai pertengahan tahun ini dan dia mendatangkan kesan yang besar kepada sektor pertanian. Saya dapat penjelasan tentang berapa banyak jumlah empangan bekalan air mengikut negeri-negeri di Semenanjung. Terima kasih. Mungkin ini betul lah sebab data agak detail. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Kubang Kedian atas persoalan selaku mantan menteri. Di sini mungkin saya cuba bantu menerangkan perbezaan antara VOP dan juga NOC. Apabila kerajaan, tak kiralah mana-mana kerajaan memutuskan untuk mengadakan sesuatu projek, maka ditetapkan harga shilling. Kemudian diserahkan kepada agensi pelaksana. Dalam kes ini memang terdapat permintaan daripada kerajaan negeri yang memohon untuk mereka melaksanakan sendiri. Jadi dalam kes ini, apabila harga shilling itu ditetapkan, proses menguruskan projek itu yang diuruskan di peringkat negeri, yang mana untuk di peringkat negeri itu juga pemilihan itu akan menentukan kos projek berdasarkan pemilihan yang dibuat. Maka memang akan berlaku sebenarnya kos projek itu berada di bawah harga shilling. Jadi sebab itu peranan SO ataupun peranan di peringkat pelaksana itu dalam keadaan bila berlaku perubahan dalam isu ini berlaku perubahan kos binaan. Ikut syarat sebenarnya boleh kemukakan kepada SO, kepada agensi pelaksana sebab harga shilling itu masih di paras yang lebih tinggi. Jadi selagi perkara itu boleh diuruskan sebenarnya sehinggalah mencecah harga shilling dan bila berlaku pertimbangan di peringkat agensi pelaksana bahawa kos itu telah melangkaui, maka barulah terpaksa mengubah projek itu sendiri, iaitu maka berlakulah notice of change ataupun NOC yang disebut tadi. Cuma dalam isu ini memang pembiayaan 4 LRA ini adalah melalui geran tetapi disalurkan melalui agensi pelaksana. Kalau yang berhormat dulu pun selaku mantan menteri, kita kalau di peringkat federal mungkin diuruskan di peringkat bahagian bekalan air. Perkara itu kementerian boleh intervene ataupun masuk campur secara direct kerana itu bahagian di bawah kuasa kementerian. Dalam isu ini sebab itu lebih rumit kerana kerajaan negeri sepatutnya bertanggungjawab memastikan projek ini dilaksanakan mengikut projek ataupun mengikut yang telah kita persui bersama. Cuma dalam isu yang kedua yang berhormat bertanyakan soal empangan, yang saya mungkin boleh bantu sedikit dari segi asasnya sumber air ini melalui beberapa kaedah. Biasanya yang disebut empangan untuk bekalan air sebab empangan pun ada juga untuk kegunaan hidro. Dan juga mungkin sumber itu datang terus daripada sungai-sungai kita ataupun kaedah yang terbaru yang dipanggil TAPS tadi, kita bina pula takungan air pinggiran sungai supaya perkara itu boleh menampung ketika mana berlaku kesurutan air sungai. Kalau loji rawatan air ambil direct dengan sungai, bila sungai itu kekurangan air, TAPS itu akan menampung. Maka sebab itu untuk tujuan musim kemarau itu memang persediaan itu perlu dibuat, dipantau rapi. Cuma untuk persoalan yang lebih terperinci itu saya akan kemukakan secara bertulis. Jadi harap dapat membantu yang berhormat juga menerangkan keadaan sebenar di negeri Kedah.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.